minggu lepas kita belajar apa itu sejarah, apa pandangannya sejarawan tentang sejarah kan. Tapi minggu ni kita nak fokuskan kepada ada lagi kawan-kawan yang masuk. Okey, kita nak fokus kepada nampak? Okey, nampak jelas tak yang ni? Nampak? Okey, kita nak fokus kepada sumber sejarah dan pendidikan dalam sejarah. Okey, nampak tak ini sumber sejarah dan pendidikan dalam sejarah. Then okey. Kita nak tengok dalam sumber sejarah ni dia ada dua tau. Satu sumber primer atau satu lagi sumber sekunder. Sumber primer ni, sumber ni belum diolah atau diterbitkan, bersifat asli dan belum ditafsir. Maksudnya sumber ni belum ada campur tangan pihak-pihak ketiga, keempat. Okey. Ada lagi kawan awak yang tak masuk, sabar jap. Okay, kita back to our topic. Sumber ni belum diolah. Saya tak boleh nak explain. Okey, contoh-contoh sumber primer ni ialah fosil, artifak, bukan artifak, batu bersurat, keterangan lisan, dokumen rasmi, manuskrip, fail rasmi jabatan, surat peribadi dan diari. Okey, saya nak tanya, siapa tahu maksud fosil? Apa itu fosil? Harta dulu. Tak. Apa maksud fosil? Fosil. Bangkai. Bangkai. Okey, lebih kurang. Lagi? Orang lain? Ada lagi yang tahu apa maksud fosil? Okey. Fosil ni adalah tinggalan-tinggalan sejarah yang dulu. Okey, tinggalan-tinggalan sejarah yang dulu. Contohlah kan, macam satu-satu tempat tu kita nak tahu tempat tu dulu pernah siapa yang duduk dekat situ. Binatang apa yang wujud dekat situ. Jadi itulah macam kawan awak cakap tadi, dia bangkai. Sebenarnya bukan bangkai, dia lebih kurang macam kerangka. Okey, macam contoh kalau manusia, mesti ada kerangka manusia kat situ. Kalau contoh haiwan, mesti ada kerangka haiwan kat situ. Okay. Kita go through dulu. Kejap lagi saya tunjuk apa gambar-gambarnya. Okay. Okay, apa pula sumber sekunder? Sumber sekunder ni adalah bahan yang telah diolah dan diterbitkan. Dan bahan ni tersebar kepada umum. Okey. Contoh Contoh bahan-bahan ni adalah buku, akhbar, majalah. Macam mana kita kata bahan ni telah diolah? Contoh kalau buku, mesti ada penulisnya, betul tak?
kalau kata akhbar, mesti ada wartawan yang tulis tentang cerita tersebut. Majalah sama juga. Okay, jurnal, ensiklopedia dengan risalah. Okay, next kita tengok Okay, macam ni tadi kan, kita ada tak yang tahu apa itu artifak? Ciptaan manusia. Ciptaan manusia, good. Artifak merupakan ciptaan manusia. Lagi? Contoh-contoh artifak ni macam mana? Senjata. Ya, contoh-contohnya macam senjata. Okay, macam mana kita ni zaman sekarang ni boleh hidup dengan pelbagai peralatan. Sama juga zaman dulu dia perlu cipta peralatan tersebut untuk dia buat sesuatu. Okay, contoh dekat sini. Tengok. Saya bagi kawan awak masuk dulu. Okey. Kat sini nampak tak? Nampak tak yang saya tunjuk ni? Nampak. Okey. Untuk artifak ni, okey, kat sini ni ada dalam buku teks awak, betul tak? Ini macam mana kita dapatkan nota daripada benda ni? Macam mana kita nak dapatkan apa yang penting? Okey. Kalau macam kat sini tulis artifak merupakan peralatan ciptaan manusia yang digunakan untuk pemburuan, pertanian dan perdagangan. Okey. Kat sini benda yang penting adalah apa? Apa maksud artifak? Artifak merupakan peralatan ciptaan manusia untuk perburuan, pertanian dan perdagangan. Okay, ini maksud artifak. Apa kegunaan ni pula? Peralatan ini diperbuat daripada batu, kaca dan logam. Okey. Kegunaan dia untuk apa ni peralatan ni? Macam tadi awak cakap untuk buat peralatan, untuk buat pisau, untuk buat kapak. Jadi dia guna benda-benda ni semua untuk buat kerja. Okey? Sekejap Okey. Okey, highlight balik. Bila awak nak buat nota, awak jangan tulis semua. Awak tulis benda yang patut ditulis saja. Contoh macam ni kalau yang saya highlight ni kan. Benda ni je yang awak patut tulis. Faham tak? Okey, peralatan ini diperbuat daripada batu, kaca dan logam. Ini pun perlu ambil. Allah.
Peralatan ini diperbuat daripada batu, kaca dan logam. Okey, penemuan artifak loceng gangsa di kampung Pencu, Muar Johor boleh dijadikan sumber untuk melihat hubungan perdagangan dengan kerajaan Funan. Loceng ini dihasilkan sekitar 150 tahun Masihi iaitu bersamaan dengan perluasan kuasa kerajaan Funan. Okey, ini yang kita panggil loceng gangsa. Kalau nak buat nota, tulis je benda yang kita highlight ni. Lepas tu boleh juga letakkan perkataan contohnya loceng gangsa. Dah siap untuk nota artifak. Sekarang kita nak tengok pula apa itu bukan artifak. Bukan artifak merupakan data arkeologi berkaitan dengan budaya manusia yang terdapat di bawah tanah dan di atas permukaan tanah. Okey, ini adalah bukan artifak. Dengar tak ni? Dengar tak suara saya? Dengar. Dengar. Okey. Dengar. Okey. Bukan artifak ni pula apa benda? Benda apa yang kita katakan data arkeologi berkaitan dengan budaya? Contohnya kan, macam mana kita nak tengok? Kita tengok dekat dinding gua. Kita tengok dekat dinding kota dan kita tengok struktur binaan. Okey, berdasarkan struktur binaan. Macam mana awak nak kenal pasti struktur binaan tu yang macam mana yang boleh kita katakan bukan artifak? Contoh kalau kita kata di Negeri Sembilan, rumah di zaman dulu di Negeri Sembilan tu rumah dia bentuk dia punya atap dia tu bentuk muncung tinggi tu kan. Itu kita katakan struktur binaan. Itu adalah datangnya daripada mana? Datangnya daripada budaya manusia pada ketika itu. Okey, kalau untuk bukan artifak yang kita nak belajar hari ni pula, dia nak cerita tentang apa yang tercatat di dinding-dinding gua. Apa yang ada di dinding-dinding kota. Okey, dalam ni dia kata penemuan candi Lembah Bujang boleh dijadikan sumber kajian bagi menunjukkan adanya pengaruh Hindu dan Buddha serta hubungan perdagangan India dan Kedah. Okey, candi Lembah Bujang dekat sini banyak sangat kata apa, catatan-catatan yang menunjukkan pengaruh Hindu dan Buddha. Okey, serta hubungan perdagangan antara India dan Kedah. Okey, kita tengok pula apa itu ensiklopedia. Okey, ensiklopedia ni merupakan satu daripada sumber sekunder. Bahan ini terkandung dalam ensiklopedia ini berdasarkan fakta. Maksudnya ada sejarawan yang dia collect data, maksudnya dia kumpulkan data-data sejarah yang dia jumpa dan dia masukkan dalam ensiklopedia ni. Ini kita katakan sumber sekunder sebab adanya campur tangan pihak ketiga. Okey, kalau yang ini semua ni cerita zaman-zaman dulu yang memang tak ada campur tangan. Kita memang jumpa benda ni asli, original. Tak ada langsung orang nak buat apa-apa. Tapi kalau yang ini orang buat. Okey, orang buat, orang masukkan fakta-faktanya dalam ni. Okey. Bahan yang terkandung ialah berdasarkan fakta dan sumber sejarah yang sahih. Okey, contohnya macam dalam ni lah kan. The Encyclopedia of Malaysia yang mengandungi beberapa tema seperti sejarah awal, sejarah moden, awal, arkitektur, laut dan tumbuh-tumbuhan. Okey, pada pandangan awak lah, buku teks yang awak pegang tu, itu sumber primer ke sumber sekunder? Primer. Sumber primer, buku teks yang awak pegang tu, sumber apa? Sumber sekunder.
Yeah, good. Sumber Sekunder. sekunder. Okay, buku teks ni kenapa kita katakan sumber sekunder? Sebab dalam ni kita dah masukkan, kita dah kumpulkan fakta-fakta yang ada. Sebab tu kita panggil dia sumber sekunder. Kalau sumber primer ni benda-benda yang macam ni, yang kita jumpa asli macam ni. Tak ada langsung catatan-catatan, himpunan-himpunan fakta daripada sejarawan. Okay? Kita tengok next pula. Okay, ini contoh batu bersurat. Okay, batu bersurat ni sumber primer atau sekunder? Primer. Primer, good. Batu bersurat ia merupakan perkara yang original, benda yang original yang memang tak ada orang nak buat balik, ada orang yang nak buat apa-apa dekat batu bersurat ni. Jadi bila kita jumpa batu bersurat ni, kita ambil lagi, kita letakkan dekat museum. Okey, yang ini pula fosil. Ini yang kita kata tadi. Rangka-rangka daripada haiwan, daripada manusia. Ini kita panggil fosil. Fosil ni adalah benda tu pernah wujud dekat tempat tu. Contoh, ini adalah kerangka rusa yang dijumpai di satu tempat. Jadi ini menunjukkan rusa ni pernah wujud di situ. Okey, contoh kenapa kita tengok filem-filem daripada barat, dia ada buat filem-filem dinosaur. Kenapa awak rasa dia buat filem dinosaur tu? Kenapa dia buat filem dinosaur? Sebab dinosaur pernah duduk dekat situ. Yes, okay. Sejarawan barat, mereka pernah jumpa kerangka-kerangka dinosaur. Okay, satu kerangka haiwan yang sangat besar dan mereka yang namakan dinosaur, mereka yang wujudkan benda-benda ni. Jadi sebab tu mereka percaya yang dinosaur ini pernah wujud di tempat tu sebab adanya penemuan-penemuan fosil di tempat tu. Okay? Kita tengok pula next apa. Okay. Dalam ni okay, manuskrip sejarah. Yang mana satu dia tergolong dalam mana yang satu? Dia sumber sekunder ke sumber primer? Manuskrip sejarah Melayu. Primer. Sumber primer. Kenapa awak kata dia sumber primer? Sumber primer. Kenapa kata sumber primer? Sebab dia tak bercampur aduk dengan yang lain. Sebab ini adalah catatan orang pada ketika itu, bukan sejarawan yang mengumpul fakta. Okey, artifak di Terumbu Mangsi, Kudat Sabah. Okey, artifak ni tergolong dalam kategori primer atau sekunder? Primer. Okay, good. Next, ensiklopedia. Sekunder. Okay, good. Seterusnya, rangka manusia di Gua Cha, Kelantan. Tadi baru kita sembang pasal rangka manusia, rangka haiwan. Sekunder apa? Sekunder ke primer? Primer. Sekunder primer. Sekunder primer. Okay, good. Ini buku biografi politik. Primer. Primer. Kenapa awak kata dia primer? Ada yang kata primer, ada yang kata sekunder. Mana satu? Biografi sekunder atau primer?
primer. Sekunder, primer. Dah. Okey. Buku biografi, awak rasa orang tu tulis sendiri ke atau orang lain yang tulis untuk dia? Orang lain. Orang lain. Okey. Lagi? Orang lain? Yang lain? Apa pendapat awak? Dia tulis sendiri. Dia tulis sendiri. Lagi? Lagi yang lain? Apa pendapat yang lain? Dia tulis sendiri. Dia tulis sendiri. Okey, biografi politik Tunku Abdul Rahman Putra ada yang tulis sendiri, ada yang orang lain tulis. Jadi benda ni bukan asli daripada dia. Kenapa saya kata bukan asli daripada dia? Tengok ni. Buku ni dicetak cantik, betul tak? Diterbitkan, diolah perkataan-perkataannya. Okey, ini kita panggil sumber sekunder. Okey? Kalau sumber primer maksudnya kalau dia tulis tu guna tulisan dia. Kalau apa saja perkataan yang dia tulis tu tak ada yang nak ubah. Okey? Itu primer. Kalau sekunder yang ini. Okey, next kita pergi diary. Diary sumber primer atau sekunder? Primer. Good. Good. Ini primer. Sebab apa? Sebab dia tulis sendiri, betul tak? Dia tulis sendiri, tak ada penambah ataupun edit-edit daripada orang lain. Okay. Journal. Primer atau sekunder? Sekunder. Ya? Sekunder. Good. Good. So awak dah faham lah kan? Awak dah boleh beza kan? Mana satu primer, mana satu sekunder.